Pulau Pinang lah dengan pengadil abang botak kita. So guys, sedia maklum Sabah FC berjaya mendapat 3 mata untuk perlawanan menentang Pulau Pinang. Guys, tahannya untuk Sabah FC dan sedia maklum Sabah FC menang 5-2. Kelebihan kepada Sabah FC bermain di tempat sendiri, bermain di depan penyokong sendiri dan ribuan penyokong datang pada malam ini. Jadi itu adalah advantage kepada Sabah FC. Untuk perlawanan kali ini, jurulatih Sabah berada di tempat penonton disebabkan Datuk Ong Kim Swee telah mendapat kad merah pada perlawanan menentang pasukan Pahang. Jadi apa boleh buatlah. Jadi hanya pembantu jurulatih yang memberi arahan di padang. Kesebelasan utama yang diturunkan Sabah FC kali ini adalah kesebelasan yang utama, kecuali Rizal Ghazali digantikan dengan Hwang Min Ho. Untuk masa yang pertama, minit ketiga saja Sabah sudah membuka jaringan melalui tandukan Park Tae-soo. Oh, situ saya tengok memang saya sudah semangat. Saya cakap, oh memang malam ni memang hebatlah Sabah. Belum apa-apa, minit ketiga sudah menjaringkan gol. Tapi guys, selepas saja minit ketiga tu, Sabah seperti terlalu selesa. Mereka rasa macam relax lah. Pulau Pinang ni macam bukan kuat sangat juga. Aku rasa begitulah, saya rasa begitulah ya. Jadi Penang buat serangan ya selepas jaringan pertama Sabah. Dan akhirnya pada minit ke-8 pemain Pulau Pinang berjaya menjaringkan gol dari luar kotak penalti. Dan kalau saya nampak live di TV macam tak gol sebab bola tu terkeluar, tapi tiba-tiba rupa-rupanya gol. Rupa-rupanya guys, jaring tu bocor. Ya, bisa begitu pula bocor. So, selepas tu permainan Sabah huru-hara ya, huru-hara. Mereka tidak boleh pegang bola lama. Pulau Pinang lebih menguasai permainan daripada tengah. Defense memang cantik lah. Sabah cuba menyerang akan dipatahkan. So, untuk masa yang pertama, Penang saya rasa lebih menguasai permainan ya. Tengah Sabah memang hancur guys. Ya, Stott Wilkie, Park Tae-soo, ya, Jailton semua tidak jadi. Sadil tidak jadi. Saya pun hairan. Saya tidak tahu apa yang berlaku. Kemungkinan disebabkan tiada arahan direct daripada Datuk Ong Kim Swee, menyebabkan pemain Sabah macam hilang arah. Ya, hilang arah. Mereka tidak tahu mau buat apa. Apa strategi seterusnya. Saya rasalah. Nasib baiklah pada minit ke-45 Sabah dihadiahkan sepakan penalti oleh pengadil paling kontroversi di Malaysia, itu pengadil botak kita. Dan kalau tengok, saya rasa memang patut diberikan sepakan penalti walaupun keeper berjaya tumbuk keluar, tapi tumbukannya itu terkena muka Darren Lock. Memang nampak jelas lah, memang jelas. Dan pengadil lebih tahulah. Dan akhirnya Sabah diberikan sepakan penalti dan Darren Lock berjaya menjaringkan gol kedua untuk Sabah. So 2-1. Pada separuh masa kedua pula, Sabah ada sudah perubahan dan permainan Sabah lebih nampak kemas ya, lebih teratur. Saya rasa mungkin mereka sudah dapat nasihat daripada Datuk Ong Kim Swee di batch ya, tempat rehat. Mungkin Datuk Ong Kim Swee sudah bagi taklimat apa-apa macam mana cara untuk menyerang masa kedua kan, apa strategi. So masa kedua lebih nampak teratur dan akhirnya Sabah berjaya menjaringkan gol melalui Daniel Ting. Memang semat lah first timernya. Dan momentum Sabah diteruskan melalui jaringan Park Tae-soo hasil hantaran Sadil Ramdhani. Memang itu saya rasa serangan memang cantik lah. Memang tidak boleh dipertikai serangan tu. So memang cantik. Namun 10 minit terakhir Sabah seperti hilang arah sekali lagi. Ya, pemain diganti dan seperti mereka macam malas sudah main. Ya, macam tunggu masa habis. Tapi 10 minit tu lah Pulau Pinang cuba menyerang dan hampir beberapa jaringan dihasilkan oleh Pulau Pinang. Tapi Sabah bernasib baik lah ya. Dan ada satu serangan, ya serangan kata orang kalau kau counter attack boleh gol lah. Tapi entah kenapa Amri Yahya dia memperlahankan permainan. Saya kurang pasti apa tujuan, apa strategi mereka. Mereka tidak menyerang. Sedangkan Sabah sudah selesai 4-1. Apa lagi kau mau pertahan? Kalau boleh, kalau dapat menyerang, seranglah. Tapi pelik. 10 minit terakhir Sabah seperti sudah malas main. Saya pelik. Sepatutnya 10 menit terakhir begitu kau jangan terlalu
senang hati, terlalu selesa. Kalau ada peluang untuk counter attack, cari jaringan lagi. Dan akhirnya Penang FC berjaya mendapatkan sepakan penalti pada minit ke-90. Dan kalau saya tengok tayangan tu, bukanlah penalti sebenarnya, dia di luar kotak penalti, ya. Sebab kalau tengok tu betul video tu, saya ulang, tapi pengadil tetap beri penalti. Dan itu pun penalti 2 kali ya, 2 kali diulang. Tendangan pertama, pemain Pulau Pinang dikatakan masuk kotak penalti, dan sekali lagi, dan akhirnya Adriano berjaya menjaringkan gol kedua untuk Pulau Pinang. Belum habis lagi guys, drama. Kalau ikutkan masa tambahan 4 minit tapi dipanjangkan hingga 12 minit. Saya tidak tahu apa apa pengadil botak ni buat. Dan akhirnya Sabah berjaya mendapatkan sepakan penalti ya. Sepakan penalti. Tapi kalau kita tengok punca sepakan penalti itu pun defend Pulau Pinang betul-betul dia tangkap dia tangkap pemain Sabah tu macam gusti lah. So memang layak penalti lah. Dan di situ penjaga gol Penang dia malas nak tangkap dan dia biar je. Tapi Gabriel Perez dia rimbat kena tiang. Sekali lagi defend Penang, dia tackle lagi Rizal Ghazali dan penalti sekali lagi. Memang kenduri penalti lah. Jadi memang tidak puas hati lah betul-betul keeper Pulau Pinang dan pemain Pulau Pinang lah dengan pengadil abang botak kita. Dan akhirnya Rizal Ghazali yang ambil penalti itu dan berjaya menjaringkan gol kelima untuk pasukan Sabah. So perlawanan Sabah FC dan Penang FC ini saya boleh katakan memang penuh kontroversi melalui abang pengadil botak kita. Jadi kalau menentang Pahang dulu pun kontroversi dengan pengadil, perlawanan kali ini pun kontroversi dengan pengadil, ya. Dan memang malam ni adalah malam pesta penalti. So guys, setakat itu saja ulasan saya. Teruskan sokongan anda kepada channel Bola Bosku, subscribe channel saya untuk memperkembangkan lagi channel ini. Jumpa lagi di video akan datang, dan perlawanan seterusnya adalah perlawanan yang saya tunggu, yaitu JDT menentang Sabah FC. Kita jumpa di perlawanan akan datang. Bola Bosku, Assalamualaikum.